Alhamdulillah, tuan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama kita membaca 200 kali salawat. Kita baca salawat hari Jumaat dan salawat hari Sabtu daripada salawat Al-Asma'us Saniyah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. InsyaAllah nanti di akhir kita akan baca 100 kali lagi salawat. Tetapi sebelum itu kita ada sedikit pengisian tazkirah, pengenalan tentang salah satu di antara nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 59 tuan. Muka surat 59. Hari ini kita nak bahas dua nama sebetulnya, tapi maknanya sama aja. Iaitulah yang pertama di atas sekali itu Al-Muddassir, yang kedua adalah Al-Muzammil. Itu adalah nama Nabi SAW. Maknanya lebih kurang, iaitulah orang yang berselimut. Ini sebab berselimut. Kita memang biasalah tahu dah kan maksud berselimut tu macam mana. Tak payah nak terang lah. Kita tidur sejuk, kita akan berselimut. Macam itulah Nabi SAW. Ini cerita tentang Nabi SAW baru lepas mendapatkan wahyu first time lah. First time juga Nabi SAW jumpa dengan Malaikat Jibril. Memang demam Nabi lepas tu. Demam sebab apa tuan? Demam sebab terkejut. Kan? Balik-balik rumah, terus Nabi SAW kata kepada Sayyidah Khadijah, Ummuna Sayyidah Khadijah, apa? Zammiluni, zammiluni. Artinya apa? Tolong selimutkan saya. Sejuk rasa badan ni. Kan? Diri Nabi memang terkejut first time ketika menerima wahyu. Jadi Nabi SAW demam. Kenapa? Ialah satu benda yang Nabi SAW tak pernah nampak dalam hidup dia. Time tu nampak, memang betul-betul terkejut lah. Dahlah ketika itu tuan-puan, Malaikat Jibril jumpa dengan Nabi dalam rupa wujud Malaikat Jibril yang sebenar. Kan? Malaikat ni, di antara keistimewaan yang Allah beri kepada para malaikat, ialah dia boleh merubah bentuk badan. Bentuk badannya. Kan Malaikat Jibril pernah juga berjumpa dengan Nabi, tapi dalam rupa manusia. Boleh? Yang tak boleh ni kita je tuan-puan. Kita manusia ni tak boleh. Nak berubah-ubah bentuk badan tu tak boleh. Sebab apa? Manusia ni diciptakan daripada tanah. Kita nak rubah bentuk badan, memang tak boleh. Kita nak berubah badan jadi bola contohnya, tak boleh. Sebab kita terbuat ataupun diciptakan daripada tanah. Adapun malaikat, dia boleh. Boleh berubah-ubah. Bi ashkalin, dengan rupa bentuk. Kalau malaikat mesti jamilatin, mesti berupa. Bila malaikat ni nak merubah rupa dia, mesti akan jadi cantik-cantik. Berbeza, jin pun dia boleh merubah badan, merubah rupa badan dia, rupa bentuk dia tuan-puan. Tapi kalau jin ataupun syaitan, dia akan berubah, tapi mesti tak cantik. Minta maaf lah kalau jin ada dengar kat sini. Macam itulah dah apa? Allah tentukan, Allah takdirkan macam tu. Kalau malaikat akan merubah rupa badan dia, boleh. Tapi mesti akan jadi cantik-cantik. Kan? Berbeza dengan kalangan jin, boleh juga merubah. Tapi mesti tak apa, orang kata orang akan takut melihatnya. Orang akan takut memandangnya. Macam tu. Tapi dua-dua boleh. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi, ni cerita tentang Nabi SAW. Ketika baginda Nabi SAW baru mula menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ketakutanlah nampak Malaikat Jibril. Dalam hadis tu disebutkan, Nabi kan di Gua Hira, tuan-puan. Nabi beruzlah dekat situ. Kenapa? Nabi tak sanggup tengok kerusakan yang terjadi pada penduduk Mekah. Apa yang rosak? Bukan negeri Mekah bangunannya tu rosak, runtuh sana, runtuh sini. Tidak. Tapi yang runtuh, yang rusak adalah akhlak orang-orang yang ada di kota Mekah tu. Kalau masalah pembangunannya, infrastrukturnya, kan,
bangunan-bangunannya, daripada segi perniagaannya, negeri Mekah lah kira negeri yang paling maju. Sebab orang ramai datang ke situ daripada dulu sampai sekarang tu puan. Tapi sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul, dia punya akhlak memang teruk, runtuh, rosak. Yang tu yang membuatkan Nabi rasa tak selesa duduk dekat Mekah. Akhirnya Nabi pergi beruzlah menyendiri di Gua Hira beribadah. Sehinggalah sampailah turun wahyu yang pertama, berjumpa dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam rupa bentuknya yang asli. Bila Nabi keluar daripada Gua Hira tu, tengok kan, penuh tuan-puan. Tengok kanan, tengok kiri, penuh Malaikat Jibril. Dia besar. Dia punya besar tu besar sangat. Macam mana Nabi tak takut? Macam mana Nabi tak takut? Kita pun takut. Baru nampak burung besar sikit dah takut dah. Inilah nampak Malaikat Jibril dan rupa yang asli. Oh, memang Nabi SAW rasa takut. Kan? Bukan setakat nampak, dipeluk pula. Bukan setakat dipeluk suruh. Iqra ya Muhammad. Baca, wahai Muhammad. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya tak pandai baca. Nak baca apa? Baru wahyu turun. Wahyu yang pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang turun pertama kepada Nabi SAW. Ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, itu sedikit cerita tentang macam mana wahyu pertama turun kepada baginda Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW balik daripada Gua Hira tu dalam keadaan demam. Minta diselimuti di rumah Nabi. Sampai Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah ni risau. Kenapa ni kan? Nabi SAW tiba-tiba balik demam. Nabi pun cerita, ada yang datang jumpa dengan saya, dia sebut macam ni. Ni Siti Khadijah risau apa yang terjadi dengan Nabi. Nabi pun risau. Tapi Siti Khadijah menenangkan Nabi, tak apa wahai suami saya. Kan? Tak apa, Tuan orang baik. Begitu banyak kebaikan dan begitu ramai orang dapat kebaikan daripada abang ni kan. Ni daripada suami. Yang datang tu mesti yang baik, kata Siti Khadijah. Tapi tak boleh nak kata apa, tak boleh nak cakap apa. Jom kita jumpa dengan pakcik kepada Sayyidah Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Kan, datang jumpa. Oh, kata Waraqah ni buta, tak boleh nampak. Tapi Waraqah belajar tentang agama-agama terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Kata Waraqah, ni confirm dah ni, ini adalah namus yang dulu datang kepada Musa. Namus yang dulu datang kepada Nabi Isa. Dan suami engkau ni, yang Muhammad ni, adalah Nabi akhir zaman. Di dalam kitab dahulu Malaikat Jibril sebut dengan namus, tapi dalam kitab orang Islam akan menyebut dengan Jibril. Ni kata Waraqah bin Naufal kepada Sayyidah Khadijah dan Nabi SAW. Kata Waraqah bin Naufal, kalaulah Allah panjangkan umur saya yang akan menjadi pembela kepada engkau, wahai Muhammad, di saat penduduk Mekah ini mengusir engkau daripada negeri Mekah. Nabi terkejut. Kata Nabi, awa mukhrijiyahum, apakah mereka, yakni penduduk Mekah ini, akan mengusir saya daripada Mekah? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada nabi-nabi yang terdahulu melainkan mereka akan diusir, akan berhijrah daripada tempatnya. Tak ada yang duduk di situ je, tak. Mesti mereka akan dikeluarkan, akan diusir. Oh, kata Nabi SAW. Nabi dah tahu dah dia akan keluar daripada negeri Mekah. Nabi dah tahu dah dia akan hijrah daripada Madinah. Tapi kata Waraqah, kalau saya umur panjang, saya yang akan menjadi orang yang pertama membela engkau. Tapi Waraqah tak panjang umur. Tapi dia di antara orang yang beriman kepada Nabi SAW. Itu cerita dia, tuan-puan. Lepas tu Nabi baru boleh faham, oh ternyata ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi sebagai tanda isyarat dan bisyarat kepada Nabi yang Nabi adalah seorang Nabi akhir zaman, seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah. Ni tuan-puan, itu kisah dia. Dan ni cerita Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama kepada baginda dengan nama Al-Muzammil dan Al-Muddassir. Itu adalah satu nama yang digelarkan, dualah Al-Muzammil dengan Al-Muddassir ni, yang Allah sendiri panggil Nabi dengan nama tersebut. Jadi di antara nama Nabi ialah Al-Muzammil dan Al-Muddassir. Apa makna daripada Muzammil dan Muddassir ni? Sama-sama kita dengarkan keterangannya, tuan-puan. Seperti biasa akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Salam. Silakan. Muka surat 59, tuan-puan. Bagi mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 59. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddaththir." Artinya, wahai orang yang berselimut, berkemul, yakni berselimut. Surah Al-Muddaththir ayat 1. Dan firman-Nya juga, "Ya ayyuhal muzammil." Artinya, wahai orang yang berselimut, yakni Muhammad. Surah Al-Muzammil ayat pertama. Dua ayat di atas menyebutkan dua nama baginda yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran sebagai kata panggilan untuk baginda. Surah Al-Muzammil dan Al-Muddaththir adalah antara surah yang awal diturunkan kepada baginda. Arti Muzammil dan Muddassir pula sama, iaitu orang yang berselimut. Ini jadi ni di antara lepas surah Al-Alaq tadi, Iqra tadi, maka turunlah surah Al-Muzammil dan Al-Muddassir. Dan surah Al-Muzammil dulu first, itu memerintahkan kepada Nabi agar Nabi SAW menguatkan jiwa Nabi, maka disuruhlah qumil laila illa qalila. Suruh bangun malam, solat malam, sambung lagi ibadah. Supaya jiwa Nabi kuat dalam berdakwah. Jadi para pendakwah ni tak sepatutnya tinggal solat malam, tak sepatutnya tidur sampai ke subuh contohnya. Tak ada kekuatan dia dalam berdakwah nanti, tuan-puan. Tugas dakwah mengajak orang pada kebaikan ni berat. Banyak orang yang orang kata give up dia jera. Sekali orang, apalah engkau ni, kononnya baik. Sekali itu je dah. Terus ni dah. Orang kata koyak. Orang sekarang sebut dah koyak. Tak boleh jadi pendakwah. Kalau cepat koyak, tak boleh nak berdakwah. Cepat koyak, tak boleh nak ajak orang pada kebaikan. Orang yang mendakwah, nak mengajak orang pada kebaikan ni mesti ada jiwa yang kental, tuan-puan. Ada mental baja, mental batu, mental besi, bukan mental kertas. Koyak tu koyak. Tak boleh yang tu. Kan? Jadi kena kuat. Nabi SAW kuat. Suruh mencari kekuatan di waktu malam. Ketika orang ramai tidur, bangun. Munajat pada Allah. Kan? Munajat pada Allah. Doa, minta, ibadah, baca Quran. Ini menjadi sumber kekuatan kita. Bila kita dah kuat, orang kecam macam mana pun, kita rasa, relax je lah, biasa je lah. Kita akan jadi kuat, tuan-puan. Ni. Kan? Al-Muddassir, bila surah Al-Muddassir turun, Nabi dah mula disuruh berdakwah. Kan? Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, bagi peringatan. Mula dah Nabi SAW berdakwah. Nabi SAW dah mula berdakwah. Tapi dakwah first tu ialah sembunyi-sembunyi lah. Kan, dakwah sembunyi-sembunyi, ajak ahli keluarga yang terdekat, kawan-kawan rapat. Itu cerita tentang Nabi SAW berdakwah. Jadi Al-Muzammil, Al-Muddassir, itu dia punya makna dan cerita dia. Sedikitlah kisah dan sejarah dia. Silakan teruskan lagi. Panggilan tersebut menggambarkan betapa berat tugas yang dibawa oleh baginda. Betapa berat keadaan baginda ketika menerima wahyu yang pertama. Ni macam yang saya sebutkan tadi. Menerima wahyu daripada Allah ni bukan tugas yang senang. Daripada Nabi SAW. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah belajar ilmu ulumul Quran, ilmu Quran. Banyaklah tentang qiraat, dekat situ dibahas. Kan? Salah satunya ialah dalam bahasan tu, saya dulu di Pondok Yasin belajarlah. Sebab wajib belajar. Kalau tak lepas, tuan-tuan, tak boleh dapat apa orang kata sijil lah. Kalau belajar tu. Ulumul Quran, karangan Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Jadi di situ sebutkan Nabi SAW ni menerima wahyu tu, orang lain tak dengar. Nabi SAW sahaja dengar. Dan macam-macam cara dia. Macam-macam cara dia. Wahyu ni ada yang daripada mimpi. Daripada mimpi tu adalah cara wahyu disampaikan kepada cara yang paling ringan. Cara yang paling senang Nabi menerima wahyu dalam mimpi. Itu senang. Tapi kalau dalam keadaan jaga, datang wahyu kepada Nabi SAW. Kata sahabat, kata isteri-isteri Nabi, kadang Nabi menerima wahyu di musim sejuk. Sejuk tu tuan. Nabi berpeluh menerima wahyu tu. Kadang Nabi menerima wahyu ketika baginda berada di atas unta. Unta tadi jatuh tuan. Beratnya dia punya wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Jadi berat. Kan? Kita, Nabi SAW menerima wahyu berat. Itu perlukan satu kekuatan yang luar biasa daripada fisik Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah. Kita orang biasa ni tak tahulah tuan-puan. Nabi SAW memang fisik Nabi lain dengan fisik kita. Nabi SAW sakit lain macam kita sakit. Kan? Memang berbeza antara diri kita dengan diri Nabi SAW. Kalau kita tak tahulah mampu ke tak mampu nak terima wahyu. Tapi takkan ada lah. Tak ada. Kita tak ada wahyu daripada Allah sebab Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi kita boleh lagi baca Quran sampai sekarang. Kita ingat macam mana perjuangan Nabi. Kan? Menerima wahyu, menyebarkan Al-Quran, mengajarkan Quran sehingga sampai pada kita ni. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Kita hargailah tuan-puan. Dengan semangat lagi kita belajar Quran. Semangat lagi kita membaca Al-Quran. Baik, seterusnya. Sikit lagi. Sikit lagi. Walaupun demikian, baginda jalankan tugas yang berat itu dengan bimbingan Allah yang kita boleh lihat dalam kedua-dua surah tersebut. Sehinggalah Islam tersebar ke seluruh alam. Berat macam mana pun, Nabi akan Nabi SAW terus dakwah diteruskan sehinggalah Islam sampai kepada kita. Kan dalam qasidah yang di awal tadi, ibu ayah dah dengar dah. Kan? Saatku, buka ekor sikit. Ustaz Nizam masih di sini. Saatku membaca Al-Quran, teringatkan kekasih Tuhan. Wahyu diturun berpeluh badan, baginda Quran yang berjalan. Tengok tuan-puan. Saatku membaca Al-Quran, teringatkan kekasih Tuhan. Ingat Nabi. Bila baca Quran, ingat Nabi. Ingat Nabi. Wahyu diturun berpeluh badan. Ketika menerima wahyu Al-Quran ni, berpeluh badan Nabi. Wahyu diturun berpeluh badan. Dan baginda Quran yang berjalan. Artinya apa? Baginda Quran yang berjalan ni segala akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi akan contohkan dalam kehidupan dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik.